Pada 12 Februari 2015, rakyat Malaysia dikejutkan dengan pemergian Tuan Guru Nik Aziz yang merupakan tokoh politik dan tokoh Islam yang terkenal di Malaysia. Beliau dilahirkan pada hari Sabtu 10 Januari 1931 di Kampung Pulau Melaka, Kota Baru. Merupakan anak kedua daripada 9 orang adik-beradik, Tuan Guru Nik Aziz sentiasa dikenali sebagai seorang menteri besar yang paling zuhud dan warak. Sebelum menjadi menteri besar, beliau merupakan seorang guru agama yang aktif. Beliau pernah mengajar di Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Marudiyah, Sekolah Menengah Agama Darul Anwar dan Sekolah Menengah Mahat Muhammadi yang kesemuanya terletak di Kelantan. Dalam siri 10 fakta kali ini, PGP akan menceritakan tentang Tuan Guru Nik Aziz. Sepuluh fakta menarik yang anda mungkin tidak tahu tentang Tuan Guru Nik Aziz. 10. Beliau mempunyai darah keturunan diraja. Bapanya Haji Nikmat bin Raja Banjar bin Raja Abdullah bin Raja Mamat merupakan keturunan Raja Jembal. Raja Jembal adalah salah sebuah institusi beraja yang memerintah Kelantan pada abad ke-17 dan ke-18. Bapa kepada Tuan Guru Nik Aziz turut dikenali dengan panggilan Tuan Guru Nikmat Alim kerana mempunyai dan menguruskan pengajian pondok di Kampung Kedai Lalat. Di situlah Tuan Guru Nik Aziz mendapat pendidikan awal di dalam agama Islam. 9. Tahukah anda Tuan Guru Nik Aziz mempunyai gelaran Datuk? Pada tahun 30 Mac 1995, beliau dikurniakan Darjah Kebesaran Jiwa Mahkota Kelantan yang amat mulia peringkat pertama, Al-Ismaili SJMK, yang membawa gelaran Datuk. Tetapi amat jarang digunakan kerana beliau lebih selesa dengan gelaran Tuan Guru kecuali untuk majlis-majlis rasmi. Kemudian pada tahun 2010, beliau dikurniakan gelaran Datuk Bentara Setia oleh Sultan pada masa itu. Gelaran dan pangkat penuh beliau ialah Yang Amat Bahagia Datuk Bentara Setia Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Nikmat. 8. Tuan Guru Nik Aziz mempunyai ijazah dalam kehakiman. Beliau menyambung pelajaran ke Pakistan dalam bidang tafsir pada tahun 1957 dan pada tahun 1958 beliau menyambung pelajaran di Kuliatul Lughah di Al-Azhar Mesir dan memperolehi ijazah sarjana muda dalam jurusan pengajian bahasa Arab. Di tempat yang sama, Tuan Guru Nik Aziz menyambung pelajaran sehingga mendapat ijazah sarjana atau MA dalam jurusan kehakiman dan perundangan Islam selama 2 tahun. Beliau kemudian mendapat diploma pendidikan di Darul Azhar. Hebat bukan Tuan Guru Nik Aziz? PGP nak habiskan 1 degree pun susah. 7. Mula mendalami ilmu agama sejak kecil. Sejak kecil, beliau mempelajari dan mendalami kitab-kitab agama daripada almarhum bapanya serta belajar menulis daripada ibunya. Sewaktu usia 9 tahun, beliau dihantar berguru dengan Tuan Guru Haji Abbas Muhammad di Pondok Madrasah Ittifaqiyah, Jertih Besut, Terengganu. Di situ beliau menuntut ilmu selama setahun sehingga peperangan Jepun berlaku dan pengajian dihentikan buat seketika. Setelah perang tamat, beliau menyambung kembali pelajaran secara formal di Ittifaqiyah. 6. Beliau mempunyai 10 orang cahaya mata. Pada usia 34 tahun, beliau mendirikan rumah tangga dengan Datin Tuan Sabariah binti Tuan Ishak bin Raja Awang, berasal dari Kampung Kemumin, Kota Baru, iaitu pada tahun 1962. Hasil perkongsian hidup dengan isterinya, Datin Hajah Tuan Sabariah binti Tuan Ishak, mereka dikurniakan 10 orang cahaya mata, 5 lelaki dan 5 perempuan, iaitu Nik Aini, Nik Omar, Nik Adli, Nik Abdul Rahim, Nik Muhammad Abdu, Nik Adilah, Nik Muhammad Asri, Nik Amani, Nik Amalina dan Nik Asma Salsabila. 5. Beliau gemar bersolat di dalam keadaan gelap. Perkara yang menarik tentang Tuan Guru Nik Aziz, beliau mengaku bersolat dalam keadaan gelap apabila berada di dalam pejabatnya kerana tidak mahu menggunakan duit kerajaan untuk kepentingan dirinya. Rumahnya pula hanyalah sebuah rumah kampung biasa seperti yang dimiliki oleh rakyat kebanyakan. Rumahnya tidak berpagar sama sekali dan tiada pengawal keselamatan yang diupah untuk menjaganya. 4. Beliau tidak pernah terlepas menjadi imam subuh. Ketika masih sihat,
Beliau aktif menyebarkan ilmu-ilmu Islam kepada masyarakat. Hampir setiap pagi, beliau akan menjadi imam solat subuh dan kemudiannya memberikan kuliah ringkas di sebuah masjid yang terletak hanya beberapa meter sahaja dari rumahnya. Maka tidak hairanlah beliau lebih dikenali dengan gelaran Tuan Guru atau Tok Guru di kalangan rakyat Malaysia. 3. Beliau pernah berguru dengan pejuang kemerdekaan India yang pertama. Pada tahun 1952, beliau menyambung pelajaran ke Universiti Darul Ulum di Deoband, India, mendalami ilmu fiqh, usul fiqh, tafsir Al-Quran, hadis dan lain-lain. Ketika di India, beliau juga telah berguru dengan Syekh Al-Hadith dan guru tarikat yang terkemuka di India, iaitu Maulana Muhammad Ahmad Al-Madani dengan mendapat ijazah. Maulana Muhammad seorang pejuang kemerdekaan India yang pertama dan pernah dipenjara semasa penjajahan Inggeris. 2. Antara hobi beliau adalah menembak. Mesti ada terkejut bukan dengan fakta ini? Selain bercucuk tanam, menternak ikan, ayam dan kambing, Tuan Guru Ni Aziz mempunyai hobi yang hebat, iaitu menembak. Sewaktu belajar di Mesir semasa zaman pemerintahan Gamal Abdel Nasir, Tuan Guru Ni Aziz bersama pelajar di sana dilatih menembak dalam latihan askar. Pada 13 Mei 1969, beliau mengambil lesen senjata dan memiliki senjata sendiri. Wow. 1. Disenaraikan sebagai 50 tokoh Islam berpengaruh di dunia. Pengiktirafan kehebatan beliau bukan sahaja diiktiraf di Malaysia, malah di luar negara. Pada tahun 2009, Tuan Guru Ni Aziz diletakkan di antara 50 tokoh Islam berpengaruh di dunia dan disenaraikan di dalam buku berjudul The 500 Most Influential Muslims. Turut sama berada di dalam tanah itu adalah Tuan Guru Ni Aziz pada kedudukan 42, Datuk Seri Anwar Ibrahim 107 dan Tun Mahathir 108. Buku 500 Muslim paling berpengaruh atau The Muslim 500 adalah sebuah buku yang dihasilkan oleh Pusat Pengajian Strategik Diraja Islam, Royal Islamic Strategic Study Center di Jordan. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Amin. Kami minta orang perempuan tutup aurat. Kerana tutup aurat ni bukan kerja pakai Islam. Islam minta manusia ni jaga aurat dia, baik laki-laki, baik perempuan. Laki-laki ada aurat dia, perempuan ada aurat dia. Kami minta kami jadikan bulan Rajab yang terkenal dengan bulan Isra Mi'raj. Kami tukar nama daripada bulan Isra Mi'raj kepada bulan Semayang, bagi membolehkan anak Kelantan faham semayang ni apa. Bukan sekadar bangun duduk, tidak. Bangun duduk, ya, tapi falsafah semayang ialah tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang ini boleh menyekat orang daripada buat benda keji. Sekarang ni di Malaysia ni, hari-hari surat khabar sebut cerita kena bunuh, cerita kena rogol, cerita kena bakar budak pun ada. Kenapa berlaku begini? Kerana ibarat kereta tak ada brek. Kereta agak mahal tapi brek rusak. Kalau motorkar brek dia, kita tahulah bagaimana kita nak break kereta kita. Manusia nak break dengan apa? Break dengan polis pun manusia juga. Break dengan hakim manusia juga. Dia break dengan takwa pada Allah. Ingat, kalau aku bunuh orang, polis tak jumpa cari sekalipun, malaikat jumpa cari. Allah Ta'ala jumpa cari. Ingat benda ni. Kalau aku rasuah, boleh duit tak ada apa. Tapi sampai bila duit ni? Kadang-kadang duit kita mati dulu, duit tak ada guna lagi. Dan kadang-kadang duit kena curi. Dan kadang-kadang duit, melalui duit itulah kita masuk jin pula. Tak selesai masalah. Selesainya ialah tiap-tiap manusia mesti takwa pada Allah. Macam mana? Rangup tak fakta kami? Nak lagi? Sila subscribe kami untuk video yang lebih rangup dan panas. Nantikan video kami akan datang. Saya PGP.
Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.